Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani. Dalam era ataupun fasa PKP pemulihan ini, kita dibenarkan bergerak agak bebas. Biarpun sebelum ini selama 3 bulan kita dipaksa berkurung di rumah, tetapi dengan era ataupun fasa PKP pemulihan ini, pergerakan kita lebih jauh, lebih luas dan kita boleh melakukan aktiviti biasa yang kita lakukan sebelum pandemik COVID-19. Mungkin hanya beberapa sektor sahaja yang belum dibuka. Apa maksudnya? Kita mampu bergerak ke sana ke sini, tetapi dalam masa yang sama kita terus berwaspada kerana COVID-19 masih ada di luar sana, kerana kita tidak tahu siapakah yang membawa COVID-19 dan juga kita tidak tahu bilakah vaksin yang boleh merawat ataupun menjadi terapi kepada penyakit COVID-19 ini ditemui. Jadi semuanya ini penting untuk kita terus berwaspada. Tetapi dalam masa yang sama, apabila kita keluar sekarang, kita sudah biasa dengan resam baru ataupun normal baru. Kita diminta melakukan sanitasi untuk peribadi kita dengan membawa hand sanitizer. Kalau kita membawa ataupun kita ke premis ataupun ke lokasi tertentu, kita diminta untuk imbas QR code ataupun kod QR ataupun diminta menulis peribadi kita, nombor telefon, suhu, temperature dan juga nama kita untuk dimasukkan dalam buku log. Itu sesuatu yang baru. Tetapi biasa juga kita lihat sekarang, terutamanya di Lembah Kelang, di Selangor dan juga wilayah Persekutuan dan juga Putrajaya, kita sudah biasa dengan QR code yang kita imbas melalui aplikasi Selangkah selain daripada MySejahtera dan seumpamanya. Apakah di sebalik Selangkah ini? Ia dilakukan ataupun dilahirkan oleh Selangor Task Force COVID-19 yang diketuai oleh penciptanya iaitu Dr. Helmi Zakaria. Jadi di talian melalui Skype sekarang kita bersama Dr. Helmi. Assalamualaikum Dr. Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Dr. Helmi, sekarang orang dah mula yakin untuk keluar dan ditambah baik ataupun ditambah lagi dengan keyakinan ada sistem kontak ataupun jejak kontak yang moden dan canggih iaitu Selangkah. Jadi apa sebenarnya Selangkah yang diinisiatifkan ataupun dinukilkan oleh Dr. Helmi ini? Apa sebenarnya di sebalik Selangkah? Cuba kita faham. Okay. Terima kasih kerana menjemput saya dalam session ni. Jadi secara mudahnya kalau saya boleh explain sistem Selangkah ni. Sistem Selangkah ni dia adalah sistem pendaftaran keluar masuk. Sistem pendaftaran keluar masuk secara automatik apabila seseorang itu menghadiri ke sesuatu public space atau ke sesuatu premis perniagaan ataupun even kalau dia menaiki kenderaan public transport. Dan kenapa kita lakukan benda ni? Sebab kita tahu dalam keadaan kita cuba menjalankan hidup tapi pada masa yang sama dalam keadaan wabak COVID-19 ni, ada beberapa perkara yang kita perlu tekankan. Nombor satu yang kita perlu tekankan adalah pencegahan. Jadi apa maksud pencegahan tu? Pencegahan ni membawa maksud dengan kita memakai face mask, pelindung muka, dengan kita mengamalkan sanitasi tangan, dan aspek ketiga adalah what we call as a safety net. Maksudnya jika kita terdedah, adakah kita boleh dihubungi? And proses jika kita terdedah dan boleh dihubungi ni, inilah apa yang dipanggil dalam kesihatan awam dipanggil sebagai penjejakan kontak ataupun contact tracing. Ini membawa maksud bukan sahaja untuk mencegah, tapi sekiranya anda telah terdedah, maka adakah anda boleh dihubungi dengan pantas? And actually contact tracing ini bukan konsep yang baru. Ini konsep yang dah lama dah kita buat. Jadi sebagai contoh penyakit yang kita dah lama ada di Malaysia ni namanya tuberkulosis. TB tuberkulosis. Jadi bila penyakit TB ni biasanya apabila ada seseorang pekerja dijangkiti penyakit TB, pihak Kementerian Kesihatan pun memang melaksanakan contact tracing. Bezanya tuberkulosis dengan COVID-19 ni adalah tuberkulosis ni sebaran dia adalah lebih kecil. Jadi maksud saya kalaulah seseorang itu dijangkiti tuberkulosis, cukuplah setakat pihak kementerian ataupun doktor kesihatan awam untuk bertanya siapa rakan sekerja dan siapa rakan serumah. Sebab tuberkulosis ni dia susahlah nak berjangkit jika kita ada kontak yang
lebih pendek. Ya. Tapi COVID-19 lain. Untuk COVID-19 ni peribadkan dia lebih pantas, peribadkannya lebih luas, and you boleh berlaku sama ada dengan orang yang kita kenal ataupun dengan orang yang kita tak kenal. Seperti mana jika kita menghadiri perhimpunan besar ataupun sebagai contoh sekiranya kejadian kes berlaku di pasar-pasar. So, the idea of contact tracing has been there. The idea of contact tracing memang dah lama. Tapi soalannya sekarang, macam mana kita nak buat sistem yang lebih pantas supaya kita boleh, kepantasan kita tu sama taraf dengan berapa lajunya COVID-19 ni tersebar. Maka sebab itulah kita adakan sistem selangkah. Sistem selangkah ni, saya ulang sekali lagi, adalah sistem pendaftaran keluar masuk secara automatik. Sebagai juga seorang pakar kesihatan awam dan juga pakar perubatan, tetapi begitu orang kata pun detail kepada sistem-sistem teknologi IT dan juga maklumat yang kita lihat sekarang. Kita impikan pada awal COVID-19 ketika awal melanda dunia bermula di Hubei dan juga spesifiknya di Wuhan, kita lihat mereka menggunakan sistem yang sebegini, iaitu menggunakan sistem penjejakan kontak melalui dalam talian, aplikasi di muat turun dan sebagainya. Begitu juga apabila kita lihat di Korea Selatan. Seringkali ketika awal itu kita mengambil Korea Selatan sebagai satu contoh. Tetapi apabila selangkah timbul dari pasukan Task Force COVID-19 Selangor ini, mengapa kita menggunakan cara ini? Agak terlewat, tetapi nampaknya kita pun tidak terkebelakang untuk mengaplikasikannya. Mengapa kita memilih QR code, tidak menggunakan aplikasi lain seperti Bluetooth, seperti GPS dan seumpamanya? Apa di sebalik itu, Dr. Helmi? So, saya faham. Jadi sebagai contoh, memang ada beberapa, kita bagi modalities Ada beberapa kaedah yang kita boleh melakukan penjejakan kontak secara digital. Ya, penjejakan kontak secara digital ni maybe saya boleh ringkaskan kepada termanya e-tracing lah, electronic tracing. Ya? Mudah kita nak gunakan. Jadi ada beberapa kaedah kita boleh buat electronic tracing. Jadi kita tengok di seantero dunia, pelbagai pihak cuba pelbagai kaedah. So sebagai contoh, ada yang cuba gunakan teknologi GPS, ada yang gunakan teknologi Bluetooth, ada yang juga gunakan basically dia menggunakan data daripada perkhidmatan telco atau telco provider, yang mana semua kaedah ni memang boleh digunakan untuk e-tracing. Tapi semua sistem dan semua kaedah seperti mana QR code juga ada pro and cons. Jadi sebagai contoh antara pro and cons untuk GPS, GPS ni salah satu isunya adalah lingkungan GPS ni agak luas. Radius GPS ni agak luas. Jadi apabila kita nak cuba kaitkan satu individu dengan individu lain, because gelombang GPS tu adalah cukup besar, maka nanti adalah agak sukar untuk kita tahu siapa yang sebenarnya lebih rapat berbanding yang lain. Gelombang GPS tu boleh melingkupi ruang sebesar 100 meter. Jadi kalau saya di sini dan seseorang 100 meter jauh daripada saya, masih akan dikira seperti mereka berada berhampiran. Tapi tak membawa maksud bahawa sistem GPS ni tidak ada value lah. Semua sistem ada value-nya. Begitu juga dengan Bluetooth. Sebagaimana Bluetooth ni dia ada kelebihannya. Kelebihannya adalah ia boleh mengaitkan dua individu atau lebih tepat dua peranti pada jarak yang lebih hampir. Jadi kalau you hampir, baru we call it as Bluetooth handshake. Kita menunjukkan bahawa peranti ni dekat dengan peranti ni, maka kita boleh postulate, kita boleh hypothesiskan bahawa dua-dua individu ni adalah berhampiran. Tapi ini pun masih ada juga masalah yang lain lah. Saya sebagai contoh, masalahnya bukan semua peranti Bluetooth dalam setiap satu telefon ni adalah how do I call, they are friendly with each other. Jadi kalau you tengok, even sekarang pun kalau peranti Bluetooth you adalah dalam Android phone, dia tak semestinya boleh handshake dengan pengguna yang memakai sistem operasi yang lain. Jadi kita ada masalah what we call as interoperability, kebolehfungsian di antara dua pelantar, sama ada you pakai Android ataupun you pakai iOS. And perkara ni saya fikir adalah perkara yang cuba diselesaikan oleh banyak pihak. Even you see the tech giant of the world, Android dan Apple, mereka
cuba menyelesaikan masalah ni. Dan saya fikir ini adalah perkembangan yang bagus, tapi pada masa yang sama, we don't have that much time. Kita tak ada masa untuk tunggu mereka boleh selaraskan kedua-dua teknologi ni. Dan sebab tu kita fikir penggunaan sistem QR mungkin merupakan sesuatu yang lebih mudah, sesuatu yang lebih ringkas, sesuatu yang boleh digunakan di antara mana-mana platform. Tak kisahlah you pakai Android ke ataupun you pakai iOS ke. And saya fikir yang lebih penting lagi, dia juga adalah sesuatu yang lebih bersifat sukarela. Jadi one of the problem apabila kita buat e-tracing, dan saya fikir ini pun menjadi isu juga, adalah tentang privacy pergerakan. There's a lot of people out there yang, saya ingin, macam saya kata, kalau dia tanya saya lah, saya ingin dihubungi sekiranya saya terdedah, tapi ada tak cara jika saya ni cuma boleh dijejaki ketika saya mengunjungi tempat awam sahaja? Saya, kalau boleh, saya tak nak lah sehingga saya dijejaki, tahu di mana rumah saya dan lain-lain kan. Jadi maksudnya saya ingin dijejaki, tapi saya nak beri konsen saya tu terhad, ataupun waktu untuk saya dijejaki itu pada tempoh yang terhad. Dan saya fikir ini adalah this concern is legit. Kerisauan ni adalah pentinglah untuk kita pertimbangkan di kalangan orang ramai. Kebanyakan orang ramai, diorang sanggup untuk berkongsi data, tapi bukan berkongsi kedudukan mereka ataupun position mereka, tapi not all the time, only for certain time. And saya fikir inilah kelebihan yang QR code teknologi can provide. Sebab bila kita buat QR code, kita tahu kalau saya nak masuk sesuatu kedai, saya cuma ingin saya dijejaki, atau saya cuma ingin laporkan kepada pihak berkuasa bahawa saya cuma ada di kedai ini pada masa itu sahaja. Jadi di situ dia ada bagi kelebihan kepada pengguna for them to give an express consent. Dia ada bagi kebenaran bahawa saya boleh dijejaki, didaftarkan pada sela masa ini, pada di tempat ini sahaja. Dan sekiranya saya tidak mahu, sebagai contoh, kalau kat rumah saya tak nak tahu orang tahu rumah saya kat mana, maka itu tidak akan diketahui lah sekiranya kita tidak mahu memberitahu benda tu. So I think is a simple matter. It's a simple matter, but it's an important one for people to consider. Antara kerisauan pengguna juga apabila kita lebih banyak menggunakan teknologi digital, apabila kita ingin bergerak satu tempat, keluar masuk ke premis dan sebagainya, termasuk menggunakan aplikasi dan juga QR code ini, adalah dari sudut kerahsiaan data pribadi. Cuba Dr. Helmi beri keyakinan bahawa itu tidak berlaku. Betul. Dan saya memang sangat setuju bila kita cakap tentang kerahsiaan data pribadi. And actually before kita wujudkan selangkah, saya fikir kita dah ada beberapa modaliti ataupun kaedah penjejakan kontak yang lain. Saya juga lihat, kita juga survey teknologi e-tracing yang digunakan di negara luar. Saya fikir some of it kadang-kadang minta ataupun ada memerlukan pengguna menyerahkan data lebih dari yang diperlukan. Jadi sebagai contoh, kalau kita tengok di negara-negara lain, ada yang minta, sebagai contoh, dia minta nama, nombor telefon, ada minta social security number, ada minta umur. All of this is nak diikutkan adalah, kalau saya mengikut pengalaman saya lah sebagai seorang doktor dahulu, untuk penjejakan kontak, at the very end cuma ada dua sahaja maklumat yang diperlukan untuk kita buat penjejakan kontak, iaitu nama, nombor telefon mereka untuk dihubungi, dan kedudukan mereka. Maksudnya kedudukan mereka itu menjadikan mereka sebahagian daripada kontak lah. Jadi kita cuma perlukan tiga ni. And bila saya fikirkan, tiga maklumat ringkas, nama, nombor telefon dan kedudukan, ini bukanlah sesuatu yang baru. Ini adalah sesuatu yang kita memang dah laksanakan dalam masyarakat kita. Macam saya katakanlah artikel saya yang lain. Kalau tuan ada pergi melawat rakan tuan di sesuatu kondominium, kita memang ada letak nama dan nombor telefon kita sebagai pelawat. Maka di setengah tempat letak nama. Jadi for me, kalau kita kemukakan kepada masyarakat bahawa kita minta data yang sama, jumlah data yang sama ataupun kategori data yang sama, seperti mana yang telah dilaksanakan saban hari, iaitu nama, nombor telefon dan kedudukan mereka di sesuatu waktu, di kondominium ke di mana, saya fikir ini akan lebih mudah diterima. Dan sebab itulah di selangkah, walaupun
QR teknologi ni sebenarnya boleh minta macam-macam data, tapi saya bertegas bahawa sistem selangkah ni dibangunkan untuk contact tracing, dan jika untuk contact tracing, maka memadailah dengan 3 maklumat yang ringkas tadi, iaitu nama, nombor telefon dan premis yang dilawati. Dan ini adalah cukup. Dan saya fikir ini adalah salah satu cara kita boleh meyakinkan pengguna kita bahawa you don't have to give up more than is needed. You tak perlu serahkan data yang lebih, sebab kalau you tak serahkan in the first place, maka kuranglah risiko untuk you disalahgunakan. Dan itu secara tak langsung boleh menambah keyakinan pengguna lah untuk mengadopt selangkah sebagai penjejakan. Sejak dilaksanakan awal bulan Mei lalu, Dr. Helmi, bagaimana keberkesanan aplikasi selangkah ini dari sudut menjejaki kontak, dari sudut mengenal pasti mereka yang sudah pun dijangkiti iaitu positif COVID-19 dan juga mengenal pasti orang yang ada di sekeliling orang yang sudah pun dijangkiti itu. Boleh kongsikan sedikit? Boleh. Saya fikir bila kita cakap tentang keberkesanan, jadi kita kena juga cakap tentang kebolehterimaan atau acceptance rate of pengguna. Jadi bila kita cakap tentang sistem macam selangkah, maybe orang tak nampak, yang biasa orang nampak sistem selangkah ni adalah yang biasa kita lihat di kedai-kedai, iaitu kod QR poster. So ini I call sebagai end user interface. Ini adalah antara muka yang dilihat oleh rakyat umum. Jadi kalau kita nak cerita tentang kebolehterimaan sistem ni, saya fikir penerimaan dia agak menggalakkan. Saya agak berterima kasih kepada rakyat yang faham bahawa memang ada keperluan di kalangan kaki tangan kesihatan untuk mereka mendaftar masuk. And in the dalam short period 1 bulan ni, 1 bulan lebih sikit lah, kita dapat lihat sambutan menggalakkan daripada rakyat. Sebenarnya kita boleh nampak dalam bulan pertama hampir 2.3 juta pengguna telah menggunakan sistem selangkah dan mendaftar kehadiran mereka. Antara lainnya sebanyak 20 sehingga hari ini sebanyak 21 juta log ni maksudnya keluar masuk setiap hari yang telah didaftarkan. So that is on the user side. Itu adalah daripada aspek penerimaan umum tentang penggunaan sistem selangkah. Di other part, mari kita cakap tentang keberkesanan digunakan. Jadi bila kita cakap tentang keberkesanan digunakan adalah adakah sistem yang dibangunkan ni betul-betul boleh digunakan untuk mengesan mereka yang terdedah kepada COVID-19. Okey. Jadi proses penjejakan kontak ini dia haruslah dilakukan oleh pegawai kesihatan. Jadi bukannya dilakukan oleh saya, bukannya dilakukan oleh tuan-tuan dan puan-puan lah, bukannya dilakukan oleh rakyat umum. So the sistem yang kita bangunkan ni kita dah latih pegawai di Selangor daripada Jabatan Kesihatan Negeri Selangor lah. Dan kita dapat lihat daripada awal penggunaan sistem ni sehingga sekarang kita dah dapat certain number yang saya boleh share dengan para pendengar semua. Kita dapat kenal pasti sehingga 173 kontak rapat kepada individu yang telah terdedah kepada COVID-19. In total about 1,250 individu yang telah terdedah, tapi diorang ada a different degree of pendedahan. And apa yang lebih menarik adalah kalau kita nak bandingkan, kita kena bandingkan adakah 173 yang dikesan ini, adakah ia boleh dikesan even sekiranya tiada selangkah. And kita dapati tidak. Maksudnya kita dapati bahawa sistem selangkah ni memang memberi kelebihan dalam bahawa maksud ia juga boleh mengesan sekiranya kita terdedah kepada individu yang even kita tak kenali. Maksud saya sebagai contohlah untuk mudah difahami.
kalau saya ni dijangkiti COVID-19, so kalau tuan-tuan dan puan-puan tanya saya siapa you punya ahli keluarga, siapa you punya ahli kawan sekerja, maybe saya boleh maklumkan. And sistem selangkah dia boleh tangkap juga orang-orang yang saya dedahkan diri setiap hari tapi maybe saya tak tahu nama and contactnya. Sebagai contoh, pengawal keselamatan yang setiap hari berada di bangunan saya. Sebagai contoh, kalau saya sebagai contoh saya punya janitor yang setiap hari datang cuci office saya. All of these people adalah orang saya tak akan terfikir in the first place untuk bagi nama mereka. And this is how saya fikir sistem selangkah boleh membantu penjejakan kontak yang lebih berkesan. Menarik. When we build up the system, memang kita buat sistem ni sebagai open initiative. Membawa maksud kalau pemilik premis ingin mendaftar premis perniagaan mereka di www.selangkah.my, mereka tak perlu gusar sekiranya premis mereka adalah di luar Selangor lah. Maka sehingga ke hari ini memang kita dah boleh nampak daripada awal tarikh pelancaran kita nampak ada premis perniagaan yang gunakan selangkah walaupun mereka terletak di Kuala Lumpur, walaupun mereka terletak di Johor, walaupun mereka terletak di Pulau Pinang, ada yang sejauh-jauh Kelantan pun ada. Jadi saya fikir yang paling menarik saya nampak adalah daripada segi jumlahnya, negeri ketiga yang paling tinggi menggunakan selangkah sebenarnya adalah Johor. And saya fikir ini agak menarik sebab saya fikir ini menunjukkan bahawa ada kebolehterimaan oleh rakyat. There are acceptability among the people untuk sama-sama menyertai usaha dalam penjejakan kontak. So I think it will be. Kadang-kadang ada orang ingat bahawa apa-apa inisiatif kerajaan ni maybe rakyat akan ambil sambil lewa, tapi saya fikir inisiatif selangkah menunjukkan bahawa memang rakyat boleh mengekalkan disiplin Malaysia sekiranya ia dizahirkan dalam bentuk yang mudah, bentuk yang efektif dan bentuk yang ringkas. Bergerak ke hadapan Dr. Helmi sedikit. Adakah selangkah akan bergerak satu langkah ke hadapan lagi dengan sesuai dengan namanya untuk menangani pandemik akan datang? Kita tak tahu apakah pandemik yang akan melanda negara kita seperti mana kita hadapi sekarang COVID-19. Pandangan Dr. Helmi, adakah selangkah akan bergerak ke arah itu terutamanya bagi kawasan-kawasan yang begitu terdedah dengan denggi, kawasan bandar, perbandaran yang begitu compact, begitu tinggi densitinya dan sebagainya, apatah lagi dapat ditolong dengan cara digital sebegini akan memudahkan rakyat sentiasa berwaspada, bersiap siaga dan mereka tahu apa yang mereka perlu lakukan jika tempat mereka menjadi hotspot dan seumpamanya. Something yang interesting maybe saya boleh share sebelum kerja saya dalam bidang COVID-19 ni, seawal 2017 memang sistem pertama yang saya bangunkan dalam digital epidemiology ataupun epidemiologi digital ni memang saya bangunkan untuk denggi sebenarnya. Menarik. Jadi saya bangunkan untuk denggi, jadi memang kita ada satu sistem yang separate yang kita buat untuk wabak denggi. Kenapa kena perlunya ada satu sistem yang berasingan untuk wabak denggi berbanding COVID-19? Kerana bukan semua wabak mempunyai karakter yang sama. Betul. Wabak ni walaupun kita panggil wabak, ada beberapa benda yang kita consider. Kita consider adakah wabak itu disebabkan oleh agent dia, iaitu adakah dia sejenis virus ataupun sejenis bakteria. Lepas itu kemudian kita tengok kepada host dia, adakah ia dibawa oleh manusia dengan manusia ataupun adakah dia disebabkan oleh nyamuk. Dan yang ketiga adalah environment ataupun dia punya physical build. Jadi setiap wabak ni dia ada karakter yang lain. And sistem seperti selangkah yang memerlukan contact tracing adalah amat sesuai digunakan untuk wabak yang we call as airborne ataupun wabak yang transmit daripada manusia ke manusia. Manakala wabak seperti yang dibawa oleh vektor atau dibawa oleh pembawa sebagai contoh nyamuk dan lain-lain, it will require a different set of tools. Tapi saya fikir apa yang telah cuba nyatakan adalah pada waktu sekarang kita lihat memang ada kesedaran tinggi daripada masyarakat. For all this while biasanya kesihatan awam ni adalah satu isu yang agak yang tak berapa popular lah. Denggi selama ni memang dah ada dengan kita, but despite pengumuman tentang wabak denggi, kita nampak orang tak
orang tak ambil prihatin sangat seperti COVID-19. And I think we should capitalize on this moment. I think ini adalah waktu yang sangat berharga jika kita boleh gunakan waktu ini untuk meningkatkan kesedaran, dan kita faham bahawa something yang kita boleh belajar. Kita faham bahawa rakyat akan lebih mudah untuk menerima mesej kesihatan sekiranya disampaikan dalam bentuk yang ringkas melalui teknologi dan ia disampaikan dengan mudah and straightforward. There will be a use for selangkah in the future. Ini bukanlah wabak terakhir yang kita akan lihat. Ini bukanlah wabak respiratory terakhir yang kita akan lihat. Selepas daripada ini mungkin ada wabak-wabak lain. Tapi yang juga saya ingin tekankan adalah sistem surveillance ataupun contact tracing seperti ini tidaklah perlu diteruskan sepanjang masa. Saya fikir ia boleh jadi satu tools ataupun satu kaedah yang rakyat tahu ada dan boleh dihidupkan dan boleh dimatikan bergantung pada keadaan wabak semasa. Okey, terima kasih Dr. Helmi Zakaria dari Selangor Task Force COVID-19 dan juga pakar perubatan dan kesihatan awam kita atas perkongsian tentang aplikasi Selangkah, langkah masuk dengan selamat yang diusahakan oleh beliau dan juga rakan-rakan dari Selangor COVID-19 Task Force. Itu sahaja masa yang kita ada. Jika anda ingin mendapatkan maklumat lebih lanjut, pergi ke laman web Selangkah. Anda boleh mendaftar nama premis, rumah anda dan sebagainya, dan anda boleh print QR code dan boleh tampal di premis masing-masing dan juga depan rumah kita untuk memudahkan kita melakukan jejak kontak jika siapa-siapa yang datang ataupun berhubung dengan kita dalam era ataupun dalam fasa PKP pemulihan ini dan juga akan datang. Sekian saja. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih.